Sistem rotation, cegah Little Napoleon, Tun Musa Aman, dan masa depan Sabah. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke Current Sphere MY. Hari ini kita akan membincangkan satu isu yang saya kira sangat menarik, yaitu sistem rotation dalam kalangan penjawat awam bagi membendung fenomena Little Napoleon dalam organisasi kerajaan. Dengan pelantikan Tun Musa Aman sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang ke-11 bermula 1 Januari 2025, adakah ini akan menjadi titik permulaan kepada reformasi dalam pentadbiran Sabah? Mari kita bongkar isu ini dengan lebih mendalam. Pelantikan Tun Musa Aman sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-11 bakal bermula pada 1 Januari 2025 menggantikan Tun Juhar Mahiruddin yang telah berkhidmat dalam tempoh yang panjang. Lantikan ini dilihat sebagai peluang untuk memperkenalkan pembaharuan dalam sistem pentadbiran negeri, khususnya dalam isu integriti dan keberkesanan pengurusan kerajaan. Menurut Johan Jahid, pegawai KAS kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar, pelaksanaan sistem rotation dalam kalangan penjawat awam adalah langkah penting yang sepatutnya diberi perhatian serius oleh kerajaan negeri. Walaupun sistem ini telah dilaksanakan di beberapa kementerian, ia belum dilakukan secara menyeluruh. Johan menekankan bahwa penjawat awam yang terlalu lama berada di jabatan atau kementerian yang sama cenderung untuk merasa terlalu selesa dengan kedudukan mereka. Keadaan ini membuka ruang kepada penyalahgunaan kuasa, salah laku integriti, dan budaya kerja yang tidak produktif. Fenomena Little Napoleon ini merujuk kepada individu dalam sektor awam yang menggunakan kedudukan dan kuasa mereka untuk kepentingan pribadi, seringkali melampaui arahan atasan atau menyeleweng dasar yang ditetapkan. Ini bukanlah satu isu yang baru, sebaliknya telah menjadi barah dalam pentadbiran kerajaan di peringkat negeri dan persekutuan sejak sekian lama. Johan percaya bahwa tanpa sistem rotation yang sistematik dan telus, Little Napoleon akan terus menjadi penghalang kepada pelaksanaan dasar-dasar kerajaan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Setiap dasar yang dirancang dengan teliti berpotensi menjadi sia-sia jika wujud individu yang memonopoli kuasa di jabatan tertentu. Johan turut memuji kesungguhan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Hajiji Noor dalam usaha memperbaiki sistem pentadbiran negeri. Namun, beliau menegaskan bahwa usaha ini memerlukan kerjasama dan sokongan penuh daripada semua pihak, termasuk dalam kalangan penjawat awam itu sendiri. Di samping itu, laporan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM turut mendedahkan bahwa kebanyakan kes penyalahgunaan kuasa dalam sektor awam sering berlaku di jabatan yang tidak mengamalkan sistem rotation. Pegawai yang telah berada di posisi sama untuk tempoh terlalu lama cenderung untuk membina empayar kecil mereka sendiri, menjadikan mereka sukar dipantau dan mudah untuk menyalahgunakan kuasa tanpa disedari oleh pihak atasan. Di negara maju seperti Singapura dan Jepun, sistem rotation dijadikan sebagai amalan wajib dalam sektor awam. Pegawai kerajaan di negara-negara ini akan dipindahkan ke jabatan atau kementerian lain setiap beberapa tahun bagi mengelakkan monopoli kuasa dan mewujudkan budaya kerja yang lebih telus serta efisien. Namun di Malaysia, pelaksanaan sistem ini sering berdepan dengan pelbagai cabaran. Kos operasi yang tinggi, keperluan untuk latihan semula, serta ketidakpuasan hati dalam kalangan pegawai yang dipindahkan sering menjadi alasan mengapa sistem ini tidak dilaksanakan dengan sempurna.
Persoalan yang timbul di sini ialah sejauh manakah keberkesanan sistem rotation dapat dilaksanakan di Sabah. Adakah kerajaan negeri benar-benar bersedia untuk melaksanakan sistem ini secara menyeluruh, atau ia hanya akan menjadi satu lagi dasar di atas kertas tanpa tindakan konkret? Tambahan pula, bagaimana reaksi penjawat awam terhadap cadangan ini? Sudah pasti ada segelintir individu yang akan menentang ide ini karena bimbang akan kehilangan kedudukan atau pengaruh mereka. Bahkan tidak mustahil wujudnya kumpulan tertentu dalam jabatan kerajaan yang akan coba menggagalkan usaha ini demi kepentingan pribadi. Perkara ini bukan sahaja memerlukan ketegasan dari pihak atasan, tetapi juga sistem pemantauan yang lebih cekap bagi memastikan tiada elemen sabotaj yang boleh menggagalkan usaha murni ini. Selain itu, adakah pelantikan Tun Musa Aman sebagai yang di-Pertua Negeri Sabah akan membawa perubahan besar dalam isu ini? Sebagai bekas Ketua Menteri Sabah, Musa Aman pastinya mempunyai pengalaman dan pengaruh yang luas dalam pentadbiran negeri. Namun, pelaksanaan reformasi memerlukan lebih daripada sekadar figura politik yang berpengaruh. Ia memerlukan kesepaduan antara kepimpinan negeri, penjawat awam, serta sokongan rakyat. Soalan lain yang turut timbul ialah, adakah akan berlaku konflik kepentingan dalam usaha ini? Bagaimana kerajaan negeri akan memastikan bahwa pelaksanaan sistem rotation dilakukan secara adil dan telus tanpa dipengaruhi oleh unsur politik atau kepentingan individu tertentu? Ini adalah satu cabaran yang sangat besar dan yang perlu dihadapi oleh kerajaan negeri Sabah. Kita juga tidak boleh mengetepikan suara rakyat dalam isu ini. Rakyat Sabah sudah lama mendambakan pentadbiran yang lebih telus, cekap, dan bebas daripada amalan salah guna kuasa. Sistem rotation mungkin bukan satu-satunya penyelesaian, tetapi ia adalah langkah pertama yang penting dalam memastikan pentadbiran negeri berjalan dengan lebih baik. Pada masa yang sama, pendidikan integriti dan latihan khusus kepada penjawat awam juga perlu diberikan keutamaan untuk memastikan mereka bersedia menghadapi cabaran baru dalam persekitaran kerja yang lebih dinamik dan kompetitif. Isu ini masih terbuka untuk perbincangan dan pelaksanaan yang lebih menyeluruh. Adakah sistem rotation ini akan benar-benar membasmi masalah Little Napoleon di Sabah? Atau adakah ia akan hanya menjadi satu lagi isu retorik politik yang hilang di telan masa? Adakah rakyat Sabah akan melihat perubahan nyata selepas pelantikan Tun Musa Aman sebagai yang di-Pertua Negeri? Semua ini adalah persoalan yang memerlukan jawaban. Dan jawaban itu hanya akan kita lihat melalui tindakan sebenar, bukan sekadar ucapan politik semata-mata. Kita bincang, kita paham, kita ubah. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di dalam video seterusnya. Currentsphere MY. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak analisis isu semasa yang mendalam dan penuh kontroversi. Sekian saja semua. Terima kasih.